jenis telah digunakan pakai. Begitu juga dengan Heavy Spin. Zahid Hakimi masuk semula dengan Enhanced Chain. Tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill. Tetapi Zahid Hakimi, adakah dia akan terus kontes untuk mendapatkan kill ini? Vince akan dijatuhkan dengan serta-merta. Zahid Hakimi ada possibility untuk mendapatkan double kill, tetapi memerlukan rakan-rakan untuk memberikan bantuan Anip seorang diri sahaja. Ren QT akan mengejar bersama dengan Zahid Hakimi dan Zahid Hakimi yang akan mendapatkan kill waktu yang sama. Mal dapatkan kill ke atas Chibi. Individual mekanik yang bagus daripada kesemua player, ke-10 player dekat dalam game ini, di mana kita nampak macam mana Rank QT, dia tahu pergerakan Anip, dia akan cuba tangkap Anip terlebih dahulu, dan Anip walaupun kena tangkap, dia hidup dengan sangat-sangat lama. Manakala Zahid Hakimi menggunakan Julian, jenis memang tak nak tunggu. Kalau dia nampak ada peluang untuk mendapatkan kill, dia akan apply pressure. Jangan recall base, I akan cuba untuk bunuh you. Kalau you nak balik, you balik jalan kaki. Benar sekali, balik saja jalan kaki sebentar tadi. Tetapi kita lihat Red Esports seperti mana yang Lafaz cakap, idea yang sama, strategi yang sama, tapi ada perubahan sedikit di mana kemungkinan mereka lebih berhati-hati untuk menjaga Mal, untuk menjaga antara satu sama lain supaya tidak terkubar dengan begitu sahaja. Dan sekarang ini Sepat akan diberikan serangan yang bertubi-tubi, tapi masih lagi ada 2 lapisan nyawa untuk Masha ini. Ya, kita tengok macam mana Anip dah siapkan dia punya Golden Staff, jadi dia punya damage besar, tetapi itu bukan masalah Claude. Claude daripada segi damage, dia tak ada masalah. Dia punya masalah HP dia yang sangat-sangat rendah. Kalau dia kena tangkap dengan rank QT sekalipun, dia boleh mati. Lagi kalau dia sentiasa di crowd control, tak boleh nak keluarkan basic attack, tak boleh nak dapatkan healing dia balik. Jadi untuk Anip, dia survivability itu yang paling penting. Jadi kalau Chibi berjaya untuk sekat ramai orang, bagi peluang untuk Anip keluarkan free damage, sememangnya Homeboy sepatutnya menang. Tetapi nak dapat ke situasi itu sangat-sangat susah. Kerana untuk Mal, seperti mana kita cakap, fokus untuk jaga dia, dan so far Red Esports jaga dia dengan sangat-sangat baik. Ya, untuk mendapatkan survivability tersebut, Win of Nature mungkin harus jadi perhatian untuk Anip sekarang ni. Sepat akan gather ke semua ahli pasukan pihak lawan. Mal akan dikejar, tetapi Win of Nature telah berjaya digunakan oleh Mal untuk melarikan diri mereka, dan Mal akan mendapatkan kill pembalasan ke atas Chibi sebentar tadi. Ren QT berjaya untuk mengenakan Wave of the Dragon, tetapi sempat untuk Vince menggunakan Purify bagi melarikan diri. I suka tengok kedua-dua tim ni bermain. Okay, mereka sangat-sangat disiplin. Mereka agresif, tetapi pada masa yang sama, mereka main dengan hati-hati. Macam mana agresif dan main hati-hati? Sepat ada kat situ. Tak ada orang perasan. Mirul baru saja perasan, tetapi Mirul akan difokuskan terlebih dahulu. Sepat berjaya untuk mendapatkan kill, tapi ini adalah nyawa terakhir dia. Dia tak boleh nak melarikan diri, dan Mal berjaya untuk dapatkan lagi satu kill. Pasukan Homeboys, mereka dah berdekatan dengan Lord. Adakah mereka akan ketes? Nampak gayanya Red Esports juga tak nak Lord sebut. Ya, kita lihat bagaimana Sepat walaupun dia telah ditumbangkan, tapi dia memberhentikan pergerakan ataupun pelaksanaan Red Esports yang nak mendapatkan Lord yang pertama ini. Tapi pasukan Homeboys juga berlegar-legar saja di kawasan Lord ini. Perlu berhati-hati. Andai kata Zahid Hakimi dapat satu tangkapan yang cantik, sudah pasti Ren QT akan follow up dengan Way of the Dragon beliau. 2, 3, 4. Ada ramai daripada pasukan Red Esports yang boleh tangkap sebenarnya. Ash walaupun dia ada crowd control, tapi crowd control tu adalah sikit dia lebih fokus kepada tangkap yang daripada segi damage. Jadi Anip kalau dia patah balik ke arah Dexter, tetapi dia tak ada skill lain untuk melarikan diri, Ash perasan. Ash boleh burst dengan cepat dengan dia punya Yin Yang Overturn. Sebab tu saya cakap, Anip dekat dalam game ni dia kena main dengan lebih hati-hati. Kita nampak bila dia pergi ke arah belakang, ada banyak damage yang dia boleh lakukan. Tapi Red Esports, semua sekali kumpul dekat dengan Mal, kurangkan damage ultimate daripada Anip, dia punya Blazing Duet, dan menyebabkan damage tu tak cukup. Jadi Red Esports, mereka bermain together dengan sangat-sangat bagus. Almost perfect cara mereka bermain, mereka punya team fight. Benar sekali. Dan kita lihat bagaimana dengan adanya Digi ini, Chibi kalau dia dapat posisi yang cantik sekalipun, kalau target itu bukanlah Digi, masih lagi boleh selamatkan rakan-rakannya dengan menggunakan time zone. Dan kerana itulah mereka perlu keluarkan Mirul In terlebih dahulu daripada medan pertarungan. Perlu buzzerkan dia punya time journey. Tetapi Zahid Hakimi berjaya untuk mendapatkan pick off yang cantik, di mana hak guard tiada di dalam pertarungan sekarang ini. Vince di bahagian tepi akan dikejar oleh Ash bersama dengan Ren QT. Terpaksa mengundurkan diri menggunakan Black Shoes, dan kemungkinan Red Esports yang akan mendapatkan Lord ini. Ya, dan kita tengok Rank QT gerak dengan agresif, cuba pergi ke arah Anip, tetapi Purify telah digunakan. Rank QT masih hidup, masih survive. Chibi cuba untuk tangkap, tetapi kita tengok dengan adanya Digi, benda tu tak membawa maksud. Unstoppable diberikan kepada Mal, dan Zahid Hakimi, mega kill telah diberikan. Mal cuba untuk mendapatkan Vince kesorangan diri. Akhirnya Sepat datang, cuba untuk mendapatkan kill kepada sesiapa. Dia fokus pada Zahid Hakimi. Boleh kita lihat Zahid Hakimi lakukannya, dan dia berjaya untuk larikan diri dengan Enhanced Sword. Kita lihat
bagaimana ketangkasan daripada Red Esports melarikan diri dan kekurangan crowd control daripada pasukan Homeboyz tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang kill pembalasan sebentar tadi. Dan ingin saya a bit hypercritical dekat Anip sebentar tadi yang sepatutnya undurkan diri saja, tapi dia paksa juga diri dia masuk menggunakan Blazing Duet, namun memakan dirinya sendiri gerakan tersebut. Pasukan Red Esports sekarang 5,700 goal advantage. Mereka berjaya untuk dapatkan Lloyd tetapi tidak berjaya untuk dapatkan apa-apa objektif dekat situ. Jadi ada bagusnya juga untuk pasukan Homeboyz, tapi itu adalah lot pertama. Yes, lot pertama untuk pasukan Red Esports. Lagi lama lot tu diambil, lagi kuat dia akan jadi. Jadi pasukan Homeboyz, mereka kena hati-hati. Mereka ada damage. Seperti mana yang kita cakap daripada awal lagi. Damage tu ada, tapi nak hidup tu susah. Nak sustain itu yang agak sukar untuk Anip yang sangat-sangat diperlukan sekarang ini. Walaupun ada hard guard, Red Esports dengan adanya carry, dengan adanya Mirul yang akan purifikan segala crowd control yang dimiliki oleh pasukan Homeboyz menyebabkan gerakan itu sangat-sangat sukar. Dan seperti mana game yang pertama, AI winning prediction kita yang dibawakan khas oleh Mac Delivery memberikan prediction 80% dekat Red Esports sekarang ini. Yakin AI winning? Yakin betul, 80%. Sekejap lagi tukar. Lagi tukar jadi 48, 51. Tapi so far kita punya AI prediction pada pendapat saya, dia punya prediction sebenarnya sangat-sangat bagus. Kita balik kepada game di mana pasukan Red Esports, kita tengok macam mana mereka punya positioning di mana rank QT dia akan keseorangan kepada mana-mana lane, selebihnya berdekatan dengan Mal. Mal berada dekat kawasan yang sangat-sangat bahaya, tetapi ada semua orang untuk menjaga dia. Dia masih boleh tahan dan tengok Chibi ambil banyak sangat damage dekat situ. Ya, Blazing Duet telah digunakan sekarang ini, tapi Anip begitu pantas dengan sekelip mata telah dilenyapkan sekarang ini. Chibi pun tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Rank QT di bahagian belakang cuba memberikan fokus kepada Vince tapi sempat menggunakan Purify. Zaid Hakimi tidak akan melepaskan Akai di bahagian bawah. Memang tak silap kita punya fokus player. Tengok pada Chibi dan juga Zaid Hakimi. Kali ni Zaid Hakimi cakap, bagi saya assassin. Well, not really assassin, tapi bagi, dia punya playstyle macam assassin. Just pergi ke depan, engage, keluarkan damage besar. Dan kita tengok betapa besarnya impact. Campur lagi dengan Ash punya Ying yang overturn. Sepat cuba untuk cover XP dan tengok berapa banyak damage yang dia terima. Sepat cuba untuk tahan, tapi Sepat ambil terlampau banyak damage. Lagi satu kill diberikan kepada Ash. Ash ni mati, tetapi masih advantage besar untuk pasukan Red Esports. Ya, akan teruskan perjuangan mereka untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian bawah. 1, 2, 3 hentakan, tapi dengan adanya pasukan Homeboyz yang telah dihidupkan semula, mereka akan mengundurkan diri, menunjukkan disiplin mereka masih lagi diberikan keutamaan. Dan hampir-hampir sebentar tadi saya menjangkakan, is that it? Adakah itu pengakhirannya sebentar tadi? Tetapi Sepat yang korbankan diri dia memberikan waktu ataupun harapan kepada pasukan Homeboyz demi melakukan comeback. Kita punya match score sekarang 14 berbalas dengan 4. Merah memang buat abang marah. Sampai si pun ketawa. Okay, lawak boleh pakai. 14 berbalas 4 pada minit yang ke-14 sekarang ini. Kita lihat bagaimana pasukan Red Esports. Saya rasalah Surabaya dia macam marah sikit sebenarnya. Ya. Ini yang patut diorang lakukan dekat game yang pertama. Betul. Tapi sebab dah dibasuh, dah ditegur, baru nampak apakah strategi sebenar Red Esports. Kita tengok damage Mal paling marah. 76,000 damage yang dikeluarkan. Zaid Hakimi 52,000 dan Ash hampir saja dijatuhkan oleh Sepat. Kemler cari Sepat. Sepat berjaya untuk dapatkan kill. Dia pergi ke arah belakang. Tetapi Anip tak boleh nak tahan damage. Mal berjaya untuk dapatkan kill. Tetapi God like untuk Zaid Hakimi. 7-0-7. Siapa boleh shutdownkan Zaid? Wow, Vince sebentar tadi, jungler nombor 1 Malaysia berjaya untuk mendapatkan lot sebentar tadi. Bukan Zahid, bukan Chibi, tetapi Vince nampak gaya yang berjaya untuk mencuri lot tersebut. Namun begitu, kita lihat Zaid Hakimi masih lagi mengekalkan KDA yang begitu cantik. Tiada sebarang kematian. Agak sukar untuk mengejar beliau kerana dengan adanya time sini, dengan adanya mobility yang tinggi. Dan sekarang ini, pertarungan akan dilaksanakan di bahagian tengah dan pasukan Red Esports. Walaupun lot didapatkan oleh Homeboyz, dia macam tak ada masalah. Bro, kita ada carry. Dia lebih pada pasukan Homeboyz, itu adalah pengambilan lot yang desperate. Memang mereka perlu dapatkan. Kalau tak dapat, Red Esports dengan ada 6,000 goal advantage, peluang yang besar untuk mereka endkan game tu terus. Zaid Hakimi sekarang 7-0-7. Rank QT 1-0-6. Mal 5-0-6. Buat masa sekarang ni, mereka punya gameplay memang sangat-sangat sempurna. Rank QT cuba untuk dapatkan tangkapan. Walaupun tak dapat, asalkan dia dapat paksa Purify keluar daripada pasukan Homeboyz, itu adalah satu advantage yang besar kerana mereka susah untuk melarikan diri kalau tertangkap dengan Nero, kalau tertangkap dengan Zaid Hakimi, kalau tertangkap dengan Ash.
Sebenarnya tadi berbanyak letupan daripada Vince dikenakan kat Zahid Hakimi, tapi macam tak rasa langsung. Kalau lihat daripada item pun tak ada pun item defense daripada sudut Magic sekarang ni. Ya, kita boleh tengok di mana untuk Anip, itemization dia, item defense yang dia ada adalah Athena Shield. Jadi boleh tahan damage daripada Ashe. Tapi damage Ashe dan juga Zahid Hakimi ada banyak sangat penetration dekat sini. Ada banyak on-hit damage. Genius Wand, Divine Glaive dan juga Shadow Twin Blade. Di mana Shadow Twin Blade dia sama macam Blade of Fantasy, start terima damage and then damage yang seterusnya akan jadi burst damage yang besar. Jadi walaupun ada Athena Shield adalah item yang betul. Ini adalah item yang betul. Tetapi nampak gayanya dengan perbezaan game sekarang ini masih tak cukup untuk Anip survive damage daripada Julian. Ya, kerana itu jugalah kita lihat walaupun ada Wind of Nature, dia punya Blazing Duet tu tak lama langsung. Sekejap dia berputar dan sekejap saja dia telah dijatuhkan sebab damage. Again, macam mana yang Lafaz cakap, daripada Zahid Hakimi dan juga Ashe, dua ini fokus kepada Magic Penetration yang akan melenyapkan Anip sebentar tadi. Ya, dan kalau kita tengok Lord advantage untuk Lord yang tadi tu, itu adalah Lord Itu untuk savior Lord lah. untuk selamatkan diri sendiri. Diorang ada advantage sikit, okay, dapat 1000 gold, dapat 1000 EXP, 4000 tahun damage. Tapi dia untuk selamatkan diri sendiri. The Lord untuk bernafas lagi di Untuk dalam bernafas, perlawanan ini. Nampak gaya untuk pasukan Homeboys yang cuba supaya sedikit demi sedikit conceal telah digunakan. Lihatlah di bahagian belakang, Chibi akan diberikan fokus terlebih dahulu. Terpaksa menggunakan heavy speed sekarang ini, Rank QT. Adakah beliau akan menggunakan tendangan ke atas Chibi? Nampak gayanya tidak membiarkan Chibi pergi begitu sahaja sebentar tadi. Game ni memang sangat susah untuk Chibi. Sangat susah. Dia tak boleh nak menggunakan dia punya heavy speed kerana ada Digi dekat situ. Jadi Sepat pergi situ cuba untuk waktu, tapi nampak gayanya dia akan dikorbankan saja di sini. Ya, ada lagi 2 lapisan nyawa. Ada Haga akan selamat dan membenarkan pasukan Homeboys yang mencuri turret di bahagian tengah sebentar tadi. Nampak gayanya saya cakap terlampau awal. Saya tak sangka Sepat boleh jadi keras sekali macam tu. Ya, dia ada 2 lapisan nyawa, 3 lapisan nyawa, campur lagi dengan Heartguard. Masih lagi sempat untuk mengundurkan diri. Tetapi inilah pertarungan yang mungkin lebih penting untuk kedua-dua pasukan. Pertarungan di kawasan Lord ini, di mana Anip, Lord hentak dia pun dah begitu menyakitkan. Perlu berhati-hati. Kalau Zahid ataupun Ashe dapat ruang untuk menangkap beliau, kemungkinan Red Esports peluang kemenangan mereka begitu cerah. Sekarang ni Red Esports memangnya mereka ada advantage. Mereka kena disiplin. Saya tahu di mana Rank QT, Zahid Hakimi, diorang kalau dapat tangkap, mereka akan terus go ahead. Mereka akan paksa fight tersebut. Tapi saya nak tengok mereka bermain dengan lebih disiplin. Paksa Anip untuk menggunakan dia punya Blazing Duet ataupun paksa Chibi untuk pergi ke depan, kemudian try untuk capitalize mistake mereka. Kerana mereka sekarang ni dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Jangan throw mereka punya situasi dengan Mal pergi ke depan, sebab Mal dia tak ada immortality. Kalau dia mati, matilah dia. Ya, benar sekali. Jadi gerakan emosi perlu dijaga sekarang ini. Nampak gayanya Mirul perlu berhati-hati dengan penggunaan spell dan juga mana dia. Begitu lama begitu sikit sekarang ini. Kita lihat Heartguard telah digunakan oleh Anip. Diberikan kepada beliau. Blazing Duet juga telah dilepaskan. Vince sekali lagi berjaya untuk mendapatkan lot tersebut. Dan pasukan Red Esports yang terpaksa akor dengan kemenangan kecil pasukan Homeboys. Kita kena bagi special award khas untuk Homeboys. Okey, tak apa, sambung dulu. Okey, cakap apa? Dulu kita cakap Sepat. Sepat, betul. Saiful pun pernah. Pernah. Anip pun pernah. Semua sebenarnya pernah. Semua pernah. Bank pun pernah walaupun dia main sekali. So sekarang ni Vince pula lah. Semua sekali dah pernah dapat. Memang pasukan Homeboys kan. Diorang ada specialty. Setiap seorang ada retry. Memang diorang ada. Faham lah Homeboys ni. Okay, kita kan ada recall. Lepas tu ada yang region kan. Region tu diorang ganti dengan retry. Diorang main berroll ke sekarang ni? Memang. Diorang ada flicker, diorang ada retry. Memang something else pasukan Homeboys dekat sini. Tapi macam mana sekalipun, ini adalah rezeki mereka. Mereka berjaya untuk curi Lord. Sama macam game pertama. Dapatkan Lord, gunakan Lord, dapatkan advantage, push seberapa banyak yang boleh. And then try untuk dapat kemenangan. Adakah kita akan dapat benda yang sama seperti game pertama? Semakin hampir perkara yang sama akan berlaku sekarang ini. Dan saya ingin cakap kerana itulah saya tak lepas try out mereka, sebab saya tak berjaya untuk curi lot tanpa menggunakan retribution. Kita senasib, kita serumpun sekarang ini, Lafaz. Namun begitu, pasukan Homeboys sedikit demi sedikit mengorakkan langkah comeback mereka walaupun ditinggalkan dengan begitu jauh daripada kutipan kill. Tetapi semakin lama semakin hampir untuk mereka menutup perlawanan ini. Red Esports yang perlu bersiap sedia dengan benteng pertahanan mereka. Walau bagaimanapun, lot telah diselesaikan dan pasukan Homeboys yang kawal semula penguasaan map kali ini. Dekat sini kita kena puji walaupun Vince berjaya untuk mendapatkan Lloyd, tetapi Sepat kita tengok macam mana berapa banyak space yang dia create. Setiap kali pasukan Homeboys nak turret, orang cakap Sepat kita nak ni boleh.
Boleh. Lepas nak tu, Dia pergi ke depan, paksa semua orang daripada Red Sport untuk attack dia. Kemudian dia akan terus gerak dan Chibi berjaya untuk dapatkan rank QT dekat sini. tapi rank QT masih lagi kebal dan time journey telah digunakan pakai. Ini peluang keemasan untuk pasukan Homeboys masuk semula. Zaid Hakimi hampir ditumbangkan dengan satu thunderclap daripada Sepat. Sekarang ni mereka ada immortality. Jadi kalau mereka buat kesilapan, mereka boleh recover daripada kesilapan tersebut. Tetapi bila dah dekat dalam base sendiri, bila dah 22 minit, inilah waktu yang anda tak nak mati, tak nak lakukan kesilapan. Dan Anip, dia akan dikejar oleh Mal. Dan Mal, monster kill, berjaya untuk dapatkan dia. Dan mereka cuba untuk mendapatkan XP dia. Tetapi terlampau laju Angela tersebut. Wow, Mal sebentar tadi begitu pantas mengejar kill yang sangat-sangat diperlukan dan berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Waktu dia sangat-sangat baik kerana Lord akan dihidupkan 10 saat saja lagi. Anip memerlukan 40 saat untuk dihidupkan sekarang ini. Sepat akan dikejar di bahagian tengah, terpaksa mengundurkan diri dengan menggunakan sprint beliau kali ini. Sememangnya untuk game ni kita kena tengok gold laner dan juga jungler. Kerana dua-dua role ni untuk kedua-dua pasukan memang letak impact yang sangat besar dekat dalam game. Kalau Anip tak ada, majority damage mereka tak ada. Chibi dekat sini kalau... Okay, you know what? Never mind. Sebab untuk pasukan Homeboys, Chibi ada, Chibi tak ada, diorang boleh curi Lord. So, mereka ada extra buff kat situ untuk pasukan Homeboys. Khas untuk Homeboys je. Ya, benar sekali. Kalau kita lihat kedudukan Sepat di bahagian belakang, menunggu saat yang sesuai untuk masuk, menonjolkan diri dia sekarang ini. Tetapi akan diketahui kerana Digi Bomb daripada Mirol telah dilontarkan. Hard guard digunakan pakai. Awal nampak gayanya kerana Lord masih lagi banyak nyawanya sekarang ni. Kerana akan masuk Ash, cuba untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi Ash berjaya untuk mengundurkan dirinya. Lord semakin lama semakin rendah nyawanya, pertarungan akan diteruskan. Dan Zaid berjaya untuk mendapatkan Lord tersebut. Namun begitu pasukan Homeboys akan meneruskan kutipan kill yang mereka inginkan sekarang ini. Blazing Duet daripada Hanif di bahagian belakang, cuba untuk mendapatkan kill Ash. Walaupun ada, maaf, bukan Ash, itu adalah Zaid Hakimi sebenarnya yang telah ditumbangkan. Sempat untuk membawa Sepat sekali. Anip dia masuk dengan Blazing Rod, tetapi rank QT knockout, cancelkan ultimate tersebut. Manakala Red Sport mereka masih berjaya untuk dapatkan Lord, tetapi disebabkan kalau ikutkan mereka kalah daripada team fight tersebut, mereka terpaksa mengundur. Dan tengok damage daripada Mal, 150,000. Excuse me, kenapa dia ni keluarkan banyak sangat damage. Dan sekarang ni Lord marching kat kawasan tengah. Rank QT cuba untuk cari sesiapa. Rank QT cari Chibi. Adakah itu target yang sepatutnya? Chibi ambil banyak sangat damage dan pasukan Red Sport teruskan perlawanan mereka. Ya, mereka akan undurkan diri. Hard guard telah digunakan pakai dan Blazing Duet juga sekarang ini. Ash akan cuba masuk dengan Yin Yang overturn. Anip telah ditumbangkan. Lord masih lagi berbaki 16,000 nyawa sekarang ini. SPD akan ditarik di bahagian hadapan. Mal, tiada siapa yang berani sentuh beliau. Double kill untuk Ash sekarang ini. Adakah ini kemenangan untuk pasukan Red Esports? Kerana Lord masih lagi ada. Ash akan ditumbangkan terlebih dahulu. Crystal harus diberikan fokus. Rank QT akan ditumbangkan. Mal di bahagian tepi. Cuba sedaya upaya. Dan Crystal akan ditumbangkan oleh Mal menggunakan carry. Game ketiga, let's go! Pasukan Homeboys dan juga Red Sport mereka belum habis